Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. U'idzu nafsi billahil aliyyil azim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'd. Qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala wa nafana bihi wa bi'ulumihi bitarin amin. Dan bermula dalil baharu segala arat itu terhenti atas membatalkan berdirinya arat itu sendiri dan membatalkan berpindah ia daripada tempatnya kepada tempat yang lain, dan membatalkan tersembunyinya dan membatalkan keadaan yang qadim itu binasa. Dan bermula jalan yang demikian itu bahawasanya seteru kita orang kafir barangkali menegahkan bahawasanya segala arat itu berubah-ubah daripada tiada kepada ada dan kepada ada kepada tiada, maka bermula gerak kemudian daripada diam itu seumpama tiada ia ma'dum, tetapi adalah ia maujud dahulu daripada yang demikian itu. Maka kita tanya baginya, apa adakah ia berdiri sendirinya ketika itu atau ia berpindah daripada tempatnya bagi tempat yang lain atau ia tersembunyi pada tempatnya? Maka jika ada yang pertama, nescaya lazim berdiri arat dengan sendirinya, maka iaitu batil. Dan jika ada yang keduanya, maka demikian itu juga batil, kerana bahawasanya lazim berdiri arat sendirinya ketika ia berpindah. Dan jika ada yang ketiganya, nescaya lazim berhimpun dua dhid, maka iaitu batil. Berkata ia, kami terimalah yang demikian itu, tetapi tiada kami terima bahawasanya ia menunjukkan ia atas baharunya, kerana muhtamal bahawa ada ia qadim, berubah-ubah daripada tiada kepada ada dan daripada ada kepada tiada. Maka kita batalkan dengan bahawasanya yang qadim tiada binasa. Dan bermula segala perkara ini dinamakan dia matalib yang 7, dan dengan mengetahui akan dia lepas mukallaf daripada segala pintu jahannam yang 7, tiada mengetahui akan dia melainkan segala orang yang telah tetap ia pada ilmunya. Begitulah dikatakan dia oleh musannif pada setengah kitabnya. Syukur kita Allah Subhanahu Wa Taala, limpah kurnia pula ihsan dia, masih beri kelangsungan hayat pada kita. Alhamdulillah, dia yang telah menghidupkan kita, dan dia juga yang akan mematikan kita. Dia yang ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah masih dihidupkan kita, diberikan kita nikmat Islam. Alhamdulillah, diberi kita boleh taat, jauhkan maksiat. Alhamdulillah, diberi kita boleh ada haluba minat untuk duduk dalam majlis mulia. Alhamdulillah, diberi kita ada perasaan dan perasaan kerana Allah Ta'ala. Alhamdulillah, mudah-mudahan makin ditambahkan lagi perasaan dan perasaannya kita kepada dia. Itu juga tempoh
untuk kita perasan dan ingat kepada Allah Ta'ala, sedar kepada Allah Ta'ala, zikrullah, boleh ingat ke dia, perasan ke dia, ta'zimkan dia, tauhidkan dia, rujuk pada dia, hanya mohon pada dia, berharap pada dia, bergantung pada dia. Amin ya rabbal alamin. Syukur diberi pada kita kesihatan, kelapangan masa, keupayaan, kehendak yang berterusan untuk duduk dalam majlis yang sangat disukai oleh baginda. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. InsyaAllah kita nak sambung bacaan daripada kitab Sirajul Huda ni. Apa kita duk bicara adalah beberapa permasalahan dalam masalah berdalil dengan baharu alam ni untuk membuktikan wujud Allah Ta'ala, untuk menjawab beberapa persoalan, beberapa argumentasi yang didatangkan oleh orang kafir yang seolah-olah tak memahami perjalanan istidlal ni, kaedah berdalil ni, khasnya antara hubungan arad dengan jirim, dengan jisim, dengan jauhar, yang mana arad tu sendiri adalah baharu. Arad ni duk berubah-ubah. Arad ni berada di jirim, berlaziman antara arad dengan jirim. Dan bila arad ni berubah, arad ni baharu, jirim adalah baharu. Baharunya alam ni adalah dalil besar untuk menunjukkan sabitnya ada yang membaharukan alam. Jadi perbincangan kita kat situlah. Jadi ada beberapa argumentasi yang disebut yang telah kita bicara. Yang ni nak sambung sikit lagi. Beberapa argumentasi masih sekitar masalah arad dan jirim. Yang terdekat kita bicara adalah mengenai ada keberangkalian, kata orang-orang yang tak faham dalam masalah berhujah ni. Dia tak menerima prinsip arad ni baharu, yang lazim daripada tu jirim baharu, kata dia. Tak mustahil untuk, kata dia, antara hakikat dan lazim daripada nauknya. Itu bahasa yang terdekat kita jumpalah. Boleh jadi hakikat ni baharu, tapi nauk dia kodim, dia. Ini adalah kecelaruan berfikiran, cara berfikir yang mencelaru yang ada, yang memang nak belajar dia fardu kifayah juga. Pasal tanpa ada orang yang faham dalam bab ni untuk membatalkan kalau ada argumentasi, kalau esok orang berhujah apa seumpamanya dengan kaedah-kaedah perkara yang batil ni, tak dapat tidak mesti ada di kalangan orang Islam untuk boleh selesaikan dan melegakan dan meredakan segala argumentasi yang batil ini, supaya boleh ditunjukkan kebatilannya cara pemikiran mereka. Memang dalam bab ilmu agama kita ni, dia setiap yang batil tu mesti ada orang bangkit untuk membetulkan balik kebatilan tersebut. Dari segi hukum nak bangkit bangun membetulkan kebatilan tu fardu kifayah. Maksudnya ada sebab jika ada sebahagian daripada masyarakat kita yang reti untuk menjelaskan dengan tu, akan menyelamatkan orang Islam lain daripada terjebak, daripada terjerumus kepada pahaman-pahaman sesat dan salah ni, dari segi hukum dia fardu kifayah. Bagaimana jika ada sekelompok manusia yang boleh menyelesaikan benda tu, maka terlepaslah tanggungjawab tu daripada orang Islam yang lain. Tetapi malangnya jika tidak ada seorang pun dari kalangan orang Islam yang mampu untuk menyelesaikan apa argumentasi daripada orang kafir ataupun salah faham di kalangan orang Islam itu, untuk membawa balik orang Islam ni kepada jalan yang benar. Berdosa besar habis semua masyarakat pasal meninggalkan bab mengaji, bab belajar, sehingga tak ada orang di kalangan kita yang reti, yang pandai nak menyelesaikan apa argumentasi terhadap akidah, terhadap fiqh, terhadap tasawuf, yang kalau ikut dia adalah merupakan intipati ajaran agama kita, sampai kita cuai belajar macam tu. Dosa besar, dosa besar. Dan jangan tak tahu, saat macam tu menunjukkan bahawasanya waktu dunia ni akan ada macam ni dah hampir-hampir berakhir. Dan jangan tak tahu zaman kita duduk ni memang petanda-petanda tu sangat hampir dah. Ada sebuah kitab, saya tak ingat namanya, dia kata, dia cerita dalam kitab tu,
si ala kitab tu cerita tentang alamat kiamat. Dia kata antara alamat kiamat yang besar sekali adalah lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalkan Nabi akhir zaman dia. Tu alamat kiamat dah. Tapi dah 1000 tahun lebih lah kan. Tak kiamat lagi. Nak menunjukkan kata memang sehari demi sehari kalau hadirnya Rasulullah, dia sebagai Nabi Rasul akhir zaman, tak ada Nabi dah selepas dia, itu adalah tanda kiamat. Jadi kiamat hakiki nanti berlaku bila? Bila manusia semua dah tak ikut syariat, dah tak kenal dah perjalanan macam mana perjalanan agama yang sebenarnya, mengikut prinsip akidahnya, fiqahnya, tasawufnya. Sampai dah tak ada dah orang yang nak bangun membela akidah yang sebenar ni. Maka tunggulah yang terdekat alamat kiamat yang 10 rantaian mengikut rentetan kronologi peristiwa tu satu tu 10 alamat kiamat besar tu bermula dengan Mahdi, paling dekat dengan dia lepas tu Dajjal. Jadi kita ni nisbah kalau nak kata ternanti, tertunggu-tunggu, tak nanti kita Dajjal lah. Kita kena buat sebab untuk kalau boleh jangan zaman kita bertemu dengan Dajjal. Kenapa? Takut tak tahan kita. Takut kita pula jadi pengikut Dajjal. Alhamdulillah. Tera tak ada Dajjal ni pun ramai yang dah jadi Dajjal. Bahasa-bahasa tu sedapnya kan. Tera tak ada Dajjal ni pun ramai dah orang dah jadi Dajjal. Bukan saja jadi pengikut orang yang Dajjal, tapi mereka sendiri jadi Dajjalnya dengan makna dah lah sesat, menyesatkan orang lain pula. Dalam masa yang sama ada orang dia tak sesat, tapi pasal ada undang-undang daripada Dajjal ni menyebabkan orang lain terpaksa ikut undang-undang Dajjal ni. Yang kita tak nak riba terpaksa ambil riba, tak nak insurans terpaksa ambil insurans, tak nak vaksin terpaksa ambil vaksin. Oh pergi ayat itu. Bukan orang nak vaksin ni sebenarnya. Dan betul yang duk ambil ni siapa? Dah dipaksa. Walaupun dipatuah harus. Saya tengok kat mana tu, ni internet mana saya lama beberapa hari tak tengok internet ni pasal kepala internet pening sikit. Internet saya lah pening. Apa saya nak sebut ni. Tapi terdekat tu dah tengok. Dia sebut ranking persentage rakyat dalam sesebuah negara yang divaksinasi. Malaysia ialah antara yang paling tinggi sekali. Malaysia ni hebat lah dia. Percaya iman kat vaksin ni mengatasi daripada mereka. Mereka tak seramai kita. Nisbah persentage dia. Tambah Australia apa lagi sikit lah negeri yang sikit-sikit tu. Malaysia ni tengok kenyataan dikeluarkan oleh KKM sampai 95%. Wow. Mereka berbangga dengan angka tu. Pelik tu pula tu diburunya lagi, disempitnya lagi, disusahkannya lagi orang yang tak ambil vaksin ni. Tu saya kata, what's going on with you? Orang tak semayang, orang rasa saya dia tak pernah. Kekal saya kita dapat lihat dengan mata kepala kita sendiri, atau istilah berdalil kan, kita musyahadah dengan mata kepala kita. Tak pernah langsung dia nak suruh orang semayang, tak pernah suruh dia nak suruh orang tutup aurat, sampai tahap 95% yang perintah agama ngaji, misalnya belajar tauhid, ikut ahli sunnah wal jamaah, 90% pencapaian dia. Saya tak pernah dia buat. Gila babi lah popok ni. Dia kata lebih pada Dajjal pun tak macam tu. Dia pun rasa tak ambil satu, dia tak boleh cari punya sampai 95% ikut dia. 100% memang tak boleh pasal ada je di kalangan orang Islam ni yang akan bangun untuk dan dia pelihara iman dia khasnya pada zaman Dajjal itu, daripada terpengaruh dengan Dajjal. Itu yang ada hadis atau mafhum hadis tu, Rasulullah kata aku lebih takut zaman sebelum Dajjal tu daripada Dajjal tu sendiri. Sebab Rasulullah dia kata gitu. Pasal apa? Pasal waktu zaman Dajjal tu umat aku yang dah selamat daripada akidah ni dah maklum lah. Nyata lah. Dan ada ramai orang memang kenal pun Dajjal yang betul-betul Dajjal ni kan.
Tapi tak ramai yang kenal yang Dajjal sebelum Dajjal ni. Tak ramai yang kenal. Dalam keadaan duk mengikut Dajjal sebelum Dajjal ni, yang ni bahaya sekali. Pasal apa? Pasal tak sedar, sesat tapi sesat. Itu masalah ni. Hadanallah ila siratal mustaqim. Satu atas kita, wajipan kita belajar lah, ngaji lah. Walaupun ada benda nak hadam tu kadang berat sikit. Berat lah, dah tak pernah belajar, berat lah. Cuma menghadap hari-hari ni. Saya duduk cerita lazim, malzum, arad, jirim, jisim. Tak faham juga, memang benar mampu bahasa gitu kan. Ini baru sekali dengar. Habis-habis nak dapat jadi profesional. Macam ulama kabir, macam ulama Rabbani, macam para awliya. Mana mahu, yang mampu tak boleh. Terus dia buat kerja hari-hari pun ada benda tak ada dapat kemahiran. Duk tengok, pergi dapur hari-hari, duk makan, duk cedok nasi pun tak boleh nak masak. Nak buat sambal tumis pun tak pandai. Contohlah kan. Itu bab dunia tambah mengaji, tak pernah belajar. Tiba-tiba, susah lah pelajaran ni. Engkau nak senang macam mana, tak pernah belajar. Sikitlah. Jadi ada cabaran-cabaran macam tu. Biasalah, tercabar macam tu sikit. Susah lah sikit. Kalau disungguhkan dan dibetul-betulkan, memang boleh dapat punya kan. Pepatah Melayu kata macam mana? Kalau tak dipecahkan ruyung, aduh, orang menyambung ni seronok ni kan. Mana nak didapatkan sagunya? Kalau sehari selembar benang, tak erti lah nak sambung dia orang ni. Bahasa Melayu tak lulus dia orang ni. Sehari selembar benang, tak tahu sambung orang tu. Yang pun kena ngaji bahasa Malaysia kat rupanya. Sehari selembar benang, lama-lama jadi kain. Sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Tu tak tahu, memang menapa je tu. Kalau kita punya kontak ni, ngaji sikit-sikit, lama-lama dapat tauhid. Tu steady. Duk dapat bukit je buat apa. Sikit-sikit, lama-lama dapat tauhid. Tauhid pun bukan sikit-sikit, full time tauhid. Amin ya rabbal alamin. Baik, di atas apa kita nak bicara ni? Argumentasi dia di atas masalah mulazamatul mulazimul hadis ila hadis, tentang masalah talazum. Ada arad, arad dengan jirim yang terdekat mengenai masalah istilah itulah. Ada keberangkaliannya antara jirim dan arad itu. Boleh jadi salah satu daripada keduanya adalah kodim. Ni merepek-merepeknya perkiraan ni. Seterusnya dia nak kata, dan bermula dalil baharu segala arad itu terhenti atas membatalkan berdirinya arad itu sendiri. Satu lagi. Dia kata dalil baharunya segala arad itu terhenti atas membatalkan berdiri arad sendiri. Arad dia sifat, arad tak boleh berdiri sendiri kan. Arad mesti berdiri di zat. Ini tu kan takrif dia kan. Hatta kalau kita tengok dari segi definisi, jangan kata dalam bab makhluk, dalam bab Allah Ta'ala pun dari sudut definisi sifat ialah maqama bizat. Sifat ni adalah sesuatu yang berdiri di zat, yang sabit di zat. Sifat dia tak qaim binafsi. Sifat mesti qaim bizat, zat yang qaim binafsi. Satu zat atau ta'rif dia maqama binafsi, sifat maqama bizat. Satu iktibar atau istilah itu, Allah dialah zat. Makhluk kita ni iktibar dengan Allah Ta'ala, kita sifat. Boleh sikit dengan istilah itu. Pasal apa kata kita sifat? Kita tak boleh berdiri sendiri, kita mesti berdiri di zat Allah Ta'ala. Allah dia berdiri sendiri, dia tak perlu kat kita. Cuma dalam konteks mulazamah, zat mesti ada sifat, sifat mesti berdiri di zat. Allah dia tak hajat dari kita berhajat pada dia. Dalam konteks itu lain antara nak kata kita ni sifat, Allah Ta'ala zat. Allah tak lazim dia buat kita, tak lazim. Tapi kita lazim berhajat pada dia. Ni pun istilah-istilah dan kefahaman
dalam bab-bab nak tauhid tu yang kata sikit-sikit lama-lama jadi tauhid, tak dapat tidak, kena belajar juga nak faham pasal itulah istilah yang disebut oleh ulama kita untuk faham. Dan kalau faham tu sedap tu, tuan-tuan saya tak tahu kan, fahamnya kita ni dengan sifat Allah Ta'ala, kita nak Allah Ta'ala usul, betul macam tu kan, boleh faham nak dengan usul. Allah hakikat, kita furuk kalau nak guna bahasa itu. Pasal apa kita buruk? Pasal kita terbit daripada Allah Ta'ala. Allah asal usul, dia terasnya. Allah usul daripada segala usul. Allah Ta'ala hakiki, kita nak daripada hakiki Allah Ta'ala. Di atas konteks itu, bila Allah Ta'ala hakiki, kita adalah nak daripada dia. Satu kata Allah intibar dengan itu, Allah zat, kita sifat. Sifat tak boleh berdiri sendiri, kita tak boleh berdiri sendiri. Okey, dalam konteks itu. Jadi dalil di atas kata arad ni baharu, dengan itu akan bertelazim daripada dia jirim adalah baharu. Jadi mesti kita nak jelaskan bahawasanya bila arad tu baharu, mulazamah dengan itu akan menunjukkan jirim baru. Mestilah kita dapat buktikan bahawasanya memang arad ni dia tak berdiri sendiri. Arad ni mesti berdiri di jirim, di jisim, di jauhar, yang maksudnya berdiri di zat makhluk. Bila berdiri di zat makhluk, baharunya arad ni tentulah menunjukkan baharunya jirim, jisim, jauhar, dengan bahasa lain barunya zat makhluk kan? Pertama, antara nak cerita nak hujah tu, mesti buktikan bahasanya arad dia tak boleh qaim bi nafsih. Memang arad tak boleh qaim bi nafsih. Tapi kalau ada puak-puak yang tergolong tak tergeliat ni, dia kata boleh berasingnya arad dengan jirim dan jisim jauhar ni, betulkan dulu pahaman dia tu kan? Pasal apa? Pasal mana boleh ada arad yang berdiri sendiri tanpa berhajat pada jirim, jisim ataupun jauhar. Dengan bahasa lain, mana ada sifat yang boleh sifat dia wujud sifat semata-mata tanpa sifat ada di zat? Tak mungkin. Tak mungkin. Baik, dan membatalkan berpindah ia daripada tempatnya kepada tempat lain. Dan juga antara teras nak faham ba'arad ni boleh membatalkan kata boleh berpindahnya arad daripada satu tempat kepada tempat lain. Arad dia tak akan berpindah daripada satu tempat ke satu tempat. Arad yang ada pada satu zat, dia bukan berpindah daripada satu tempat ke satu tempat. Atau istilahnya arad ni dia bukan wujudi, dia iktibari kan? Iktibar macam tu kan. Tambah bab masalah berpindah tu, sekali saya terlajak sebut, jadi salah faham pula. Asal dia sebut ialah antara kaedah kita nak tunjukkan baharu alam ni, menunjukkan sabitnya Allah Ta'ala. Pasal bila baharu alam, antaranya nak tunjukkan hubungan antara makhluk ni, zat makhluk, sifat yang duk berubah-ubah tu sabit di zat makhluk, sifat berubah, maka zat tu tentulah sabit, zat berubah, sifat ni baru, zat ni baru mesti ada yang membaharukan. Dia nak menunjukkan prinsip berfikirnya kat situ. Khas dia sebut ni, kita dapat buktikan bahawasanya arad memang tak berdiri sendiri satu, dan arad tak berpindah daripada satu tempat ke tempat lain. Arad pada satu zat, memang dia ada di zat tu, dia takkan bertukar ke lain. Hitam yang ada kat sini, mesti hitam ada kat sini lah. Dia takkan berpindah hitam ni dekat hitam kotak ni, mana maunya. Hitam kotak kan? Hitam ni, putih baju saya, dia takkan berpindah pada putih hitam ni. Putih hitam ni. Kalau dia berubah pun, berpindah daripada satu warna ke satu warna, warna tu yang ada pada zat kertas ni, kalau dia berubah daripada putih kepada kuning jadi buruk,
jadi rupa karat, jadi rupa lusuh pun, daripada di atas zat yang sama, sifat yang ada, dia berpindah-pindah tu bukan berpindah pada zat lain, tapi dia tetap ada pada zat yang sama. Dua-dua tu ulama dulu dia punya bahas, kita tak pernah mikir semua benda lah dia nak cerita ni. Tu yang kadang kita nak faham tu susah tu. Lagi, dan juga membatalkan tersembunyinya arad, dan membatalkan keadaan yang kodim itu binasa, dan juga boleh membatalkan kodim ni binasa. Ada pula kodim binasa, dah binasa tak panggil kodim lah. Okay. Jadi ada 4 perkara tu dia nak sebut tu. Apa dia? Arad tak berdiri sendiri, arad tak berpindah pada satu tempat ke satu tempat, arad tak tersembunyi, dan arad bukan kodim. Arad bukan kodim lah. Nak membuktikan bahawa kodim ni bukan tak binasa. Kodim takkan binasa. Kodim memang takkan binasa. Jadi kalau ada orang nak kata alam ni kodim apa? Alam ni binasa. Antara tanda binasa alam apa? Alam duk berubah-ubah. Tu tanda binasanya kita. Jadi bila tanda binasa, takkan alam ni kodim. Jadi alam ni apa? Baru. Jadi bila alam ni baru, sahlah alam ni menunjukkan ada yang membaharukan. Bila dia binasa, mestilah menunjukkan ada yang membinasakan. Yang binasa dan mengadakan alam ni Allah. Dapatlah putusan dalil. Jadi dia bicara kata membatalkan yang kodim tu binasa, pasal jangan faham alam ni kodim. Alam aja baru. Bahasa lain, masih Allah mesti baru. Makhluk ni mesti hudus, mulazim, dan makhluk ni zat makhluk baru, pasal sifat makhluk baru. Sifat boleh tengok musyahadah makhluk, bahkan zat makhluk pun kita boleh tengok. Dan bila zat dia sifat yang berubah-ubah pada zat makhluk, dan zat dia yang berubah-ubah tu menunjukkan dia ni baru, pasal untuk dia pula ke arah binasa. Berubah-ubah ni sifat makhluk, apa yang sebut, dan tu tanda kebinasaan yang akan berlaku, dan bergantung nak merubah dia pada satu yang mengubahkan dia. Semua tu prinsip akal tu, prinsip berfikir. Satu kaedah berfikir ni, betul cara berfikir akan dapat natijah yang betul. Salah cara berfikir, ada benda fakta yang salah berfikir, akan salahlah natijah yang akan dihasilkan. Satu ulama kita ajar ukur akal daripada awal kitab disebut. Dengan apa kita disebut ni, semua ni telah ditapis, telah disaring, telah diselidik, telah dibahas oleh ulama dulu, telah dimurnikan semurni-murninya apa nak buat dalam kitab tauhid, apa yang kita sepatutnya kena tahu, kena faham, dan dibawa dengan dengan jadikan Quran Sunnah sebagai pimpinan, supaya akal tu takkan tersasar daripada mensabitkan apa sepatutnya sabit, apa yang sepatutnya dinafi hendaklah dinafi. Jadi ukur akal yang disebut oleh ulama dalam kitab tauhid ni, dia bukan sebarang. Dia bukan macam istilah orang kata dia ikut akal je. Yang sebenarnya bukan ikut ukur akal, sebenarnya bodoh dengan ukur akal. Jadi ukur akal yang disebut kadang-kadang orang kata ikut akal je, itu bukan akal, yang tu ikut nafsu, itu ikut apa bahasa lah ni dia panggil ikut palatau dia. Palatau ini baru sebut kan. Ikut palatau dia, tu ikut kepala otak dia, ikut akal dia. Tu ikut akal dia. Ikut akal tu ni sebab ikut suka dia nak cakap apa, bukan menggunakan akal pun sebenarnya. Kalau cakap apa, hujah gunakan akal semata-mata, bukan akal lah tu. Kalau hujah dengan akal semata-mata, pasal hujah akal yang dipanggil akal betul-betul ni, dia mesti di atas cara pemikiran yang betul, baru panggil tak akal, baru panggil berakal. Kalau tidak, Allah Ta'ala tak puji orang berakal. Jadi orang berakal ni mesti di atas disiplin ta'akul yang betul, tepat dengan
semua SOP berfikir dengan cara yang betul, kaifiat betul, baru panggil hukum akal dan baru panggil akal sahih. Boleh faham saya cakap apa ni? Saya nak cerita apa ni kan? Pasal bahasa akal ni memang kita pun sikit tak ada akal dia ni. Tak ada akal tu tak mana? Dia mesti kembali kepada masalah kaifiat ta'akul yang betul, baru yang tu dipanggil disiplin berfikir dengan akal yang betul, yang tu baru melayakkan orang Taala puji ulil albab, zawil uqul, orang yang mempunyai akal ni macam mana. Kalau tidak, takkan orang Taala puji orang berakal. Mestilah menunjukkan akal ni satu indikator untuk menunjukkan satu ketepatan, satu benda yang hebat menyebabkan dapat dengan itu Allah Taala bagi pujian. Boleh faham? Untuk kita dah sebut dia ni ikut akal je. Apa maksud akal? Bukan hukum akal tu. Yang tu apa? Akal tu dengan mana? Nafsu. Akal tu dengan mana? Ikut suka. Akal tu dengan mana? Ikut akal dia. Apa maksud ikut akal dia? Ikut palatau dia. Tu palatau 2-3 kali yang sebut begini. Boleh faham? Satu, hukum akal yang kita belajar ni, ni hukum akal yang betul-betul, akal yang Allah Ta'ala puji orang berakal tu. Ni faham istilah tu. Khasnya atas kita nak bicara ni lah, ada disebut mengenai mesti buktikan arat ni, memang arat tak boleh berdiri sendiri, arat mesti berdiri di zat. Arat ni takkan berpindah daripada satu tempat ke tempat lain, dia takkan berpindah. Contohlah, saya ngaji dulu, Tok Guru buat misal tentang masalah berpindah ni. Ni kita duduk sini. Itu ada binatang mati kat situ. Bila mati busuk tak? Betul bila busuk tu, kita bau busuk tak? Busuk yang ada kat situ tu mari kat kita ke busuk tu tetap ada busuk kat situ? Tu busuk yang kita bau ni busuk apa? Boleh faham tak lah? Zat kita, zat bangkai, betul? Yang busuk apa? Bangkai. Betul, macam mana busuk tu boleh dapat air dah? Takkan busuk tu berpindah mai air dah? Kuat sikit. Macam mana? Busuk tu sifat. Baik. Busuk tu sifat arat. Arat ni berpindah tak daripada bangkai tu mai pindah kat kita. Masuk kat hidung. Dapat kat kita pula arat busuk tu yang ada kat bangkai mai kat kita. Macam tu. Itu berpindah arat dah nama dia. Kita pun tak pernah fikir babak macam tu kan. Saya mula-mula dengar tu, dia orang ni bahas sampai macam ni kan. Memang dia bagi contoh pun saya ngaji tu, dia sebut bangkai. Busuk yang ada kat bangkai tu, busuk tu boleh mai kat kita tu. Busuk tu berpindah mai kat kita. Mesti tidak. Mestilah busuk tu bangkai, bukan kita busuk. Betul ni, yang baru ni. Yang bau ni bukan busuk tu berpindah mai sini. Tak. Kan kita belajar apa prinsip macam mana boleh busuk. Allah Ta'ala bagi kat hidung kita ni boleh ada satu reseptor untuk reseptor lah. Apa bahasa mudah sebut, ada bahasa ni. Pengecam macam tu lah kan. Dia boleh cam ni bau wangi tu, bakar bukhur tu wangi tu. Bukhur tu yang wangi. Betul, macam mana hidung kita boleh bau wangi? Nak cerita arat tak berpindah daripada satu tempat ke tempat lain. Arat tak berpindah. Yang boleh pindah apa? Zat boleh pindah. Lepas tu atas uraian ulama macam-macam. Antara yang saya ngaji dulu, kalau guru yang sebut kata apa? Busuk bangkai tu memang duduk kat bangkai. Dia takkan pindah kat kita. Untuk kat kita ni, Allah jadikan seumpama busuk yang ada kat bangkai tu dapat kat hidung kita. Yang hidung kita tu bahasa tutup guru lama lah guna bahasa itu kan. Dengan bahasa kita, kalau saya modelkan sikit ni, reseptor yang ada kat hidung ni boleh mengesan busuk tu yang ada kat bangkai tu. Dengan tu kita dapat bau busuk. Bukan busuk tu berpindah daripada bangkai tu kat kita. Atas satu sudut lagi macam mana?
Yang ni pun proses kan. Atau cara ulama dulu faham satu hal, dia nak menunjukkan tak berpindah. Memang arat tak berpindah daripada satu tempat ke satu tempat. Memang tak berpindah. Memang tak berpindah. Apa nak sebut tadi tak berpindah tu. Jadi kalau kata disebab busuk tadi, macam mana satu wajah lagi boleh kata busuk tu sampai? Bangkai yang busuk tu dia mati dia bila dia mati berlaku proses uraian zat-zat bangkai tu. Bila dia akan terurai, dia akan hancur, dia akan lebur, betul kan? Bila lebur tu, antara yang hancur ni, yang uraian yang akan pecah daripada dia tu, ada yang dalam bentuk jatuh ke tanah, dan ada yang pecah daripada dia ni, uraian yang berbentuk molekul-molekul yang ringan yang boleh bebas ke udara. Boleh faham kan saya cakap apa? Boleh tak? Dan bila molekul-molekul tu bebas ke udara, dia ringan. Bila dia ringan ni, apa tu? Ringan tu bukan arat, apa dia? Zat bangkai tu yang telah terurai daripada dia. Ada yang dalam bentuk ringan, dia akan terbang. Zat tu berserta dengan sifat busuk yang ada tu terbang, mai ke hidung kita. Zat tu lah yang letak kat hidung ni, dengan tu lah kita boleh bau, pasal zat tu dah ada kat hidung kita. Satu bau busuk. Boleh? Faham? Itu yang kata nak mengaji pun kena orang cerdik ke? Hak mengajar pun kena cerdik ke? Hak mengaji pun kena cerdik. Kalau hak mengajar tak cerdik, macam mana hak mengajar nak ngajar? Pula tu yang mengajar kalau ada cerdik kali pun, yang nak mengaji pula. Hang cerdik tak cerdik? Hang faham tak faham aku cerita apa? Boleh? Faham tak sebab apa? Air dalam cerik, saya nak cerita apa ni? Saya nak cerita bangkai yang busuk tu. Bangkai busuk kadang nak faham susah sikit pasal kita nampak getui kan. Tapi macam mana pun dia makin reput tak? Saya cerita air sana. Air dalam cerik asalnya mendidih tak? Mendidih tak? Tak mendidih lagi, kita panas yang mendidih tak? Kalau kita biar lama-lama, dia banyak akan jadi apa? Kenapa kurang? Ya. Pasal air tu ada di antara molekul-molekul air tu asalnya dia cair, tapi bila panas apa jadi? Molekul-molekul air tu dia terurai daripada cecair itu, ada yang jadi ringan membentuk untuk uap. Satu nanti kita boleh rasa faham air tu. Panas air tu ke panas air tu pindah ke kita? Bukan panas air tu pindah ke kita. Panas air tu panas, tapi molekul dia yang telah terurai daripada dia, zat air yang terurai tu, yang panas tu, mai kita satu rasa panas. Jadi bukan sifat tu berpindah kat kita. Memang zat air tu, molekul dia tu yang terurai daripada dia dengan sebab proses pemanasan tu kena kat kita. Satu kita boleh rasa panas. Aircon asalnya suhu dia macam ni kan. Bila dengan proses macam ni, zat molekul-molekul air yang ada di keliling kita ni, dia bila jadi sejuk tu yang kena kat badan kita jadi sejuk. Pasal apa? Pasal bukan arat sejuk, tapi memang zat benda sejuk tu datang kat kita. Tu satu wajah lagi. Macam mana busuk bangkai tu boleh main kat kita. Saya sebut tadi, bangkai tu kan dia melalui proses reputan tu dia. Bila reput ni ada yang bentuk dia masih dalam bentuk pepejal yang terurai di tanah, dan ada yang terurai daripada dia dalam bentuk uap busuk. Dan memang busuk ni bahasa dia uap lah, molekul-molekul yang ringan yang boleh berterbangan. Yang berterbangan tu bukan arat, tapi zat, molekul-molekul. Cuma dia terlalu kecil. Macam mana kita tengok air mendidih, kita masih nampak lah uap air tu kan, mendidih tu. Bangkai kita tak nampak uap bangkai, tapi sebenarnya ada lah tu. Keadaan macam mana busuk tu boleh mari kat kita.
Ada setengah guru urai macam tu. Tapi guru yang urai macam tu dia advance sikit lah. Dia advance sikit saya dia faham proses boleh. Dan saya cerita ni, saya bukan cerita saya ni. Mengaji kat guru lah. Kita bukan pandai. Kita nakal dia tak mendapat ni. Cerita yang kata busuk yang ada kat bangkai tu, orang Ta'ala jadikan busuk yang sama kat hidung kita. Tu pun ayat guru lah. Jadi lain guru, lagi advance dia punya faham tu, lagi penjelasan dia lagi istilahnya iqna'un apa? Qana'ah. Iqna'un nafsi. Kita akan rasa puas kalau dia cerita tu. Puas, faham, reti. Tu saya kata saya ngaji, saya dengar pun sekali, dia orang akan 10 kali. Dengar tu ambil faham terus tu. Tambah ada benda yang susah nak faham. Tu saya kata mengaji kena ambil perhatian. Saya cukup berbulu kalau mengaji ni ada orang duk main, duk hayal. Cukup boleh kalau nak baling. Tu saya kata pen ni banyak ni. Ini senjata saya ni. Tapi kalau live ni saya tak tunjuk lah kan. Lagi dia kata ganeh Ustaz ni. Ni kena mata ke apa bahaya ke Ustaz? Kau ingat aku tak tahu ke bahaya tak ya? Yang kau bodoh tu lagi bahaya daripada buta mata kau tak? Oh ya, main-main nak cerita. Aku tak nak bagi kau buta mata hati tu. Kau baling ni kalau mata buta pun, biar mata buta, hati jangan buta. Satu aku baling. Tak adalah tujuan jahat nak butakan mata orang. Tak pernah pun saya baling. Siapa pernah tengok saya baling? Ada? Ada. Tapi saya pernah baling. Saya pernah baling. Dan saya takkanlah baling pisau kat orang. Itulah. Tapi memang bukan satu benda yang mulia. Saya sikit dah pendidikan pun tak kena kan belajar baling-baling ni. Murid pun tadi baling je kan. Tang guru baling ni kau tak rasa guru ni macam kurang ajar. Yang hang duk tak tumpu perhatian tu hang tak rasa hang kurang ajar. Dengar bahasa kan, dengar. Okey, sikit dah sebut tu. Tu sikit lah. Itu lepas perasaan sikit. Nak cerita apa ni? Nak faham ni betul yang kata bukan kita nak belajar ni calang-calang punya pelajaran. Tambah kitab kita baca ni walaupun kita jawi macam mana? Nak faham tu macam mana? Berdengung kepala. Berdengung kat kepala. Tak berdengung. Faham semua? Betul lah. Itu walaupun baca kitab jawi, baca kitab Arab lagi takut tak faham langsung. Yang ni yang dah jawi, dah baca bahasa kita, tu pun nak telan, nak hadam tu bukan senang tu. Belajarlah main-main lah. Baik. Jadi ada 4 perkara disebut tu. Bermula jalan demikian itu. Jadi pasal kalau kita telah buktikan bahawasanya arat dia tak boleh berdiri sendiri. Jadi arat yang ada pada jirim, kalau arat baru, jirim baru tu yang mulazimul hadis. Betul lah hujah kita. Dia boleh lawan lagu mana? Apa jalan untuk kita buktikan memang arat tak berdiri sendiri, arat mesti berdiri di jirim. Bermula demikian itu bahawa seteru kita orang kafir ni, orang kafir lagi. Itu kafir ada 2 makna, ada kafir memang kafir betul. Ada kafir dengan mana orang yang tertutup faham. Kafir tak? Satu ada kafir, istilah kafir kita dalam syarak pun ada kufur, kafir inat, ada kafir nikmat, dia panggil kufur nikmat. Ada tak? Tapi bahasa kafir asal ni orang yang tertutup, mana kafir. Dalam Quran antara orang yang diistilahkan kafir ni adalah petani yang bila dia nak menanam, dia nak tanam benih, contohnya benih jagung, dia cucuk lubang, dia bubur benih, dia kambus kan. Petani yang mengambus biji benih yang dia cucuk lepas dia bubur benih tu, yang tu dia panggil kafir. Yang tu dipanggil kafir. Pasal apa panggil kafir kat dia? Pasal dialah yang menutup. Dia yang menutup. Tutup apa? Tutup lubang yang telah diisi biji benih.
Bahasa dalam Quran disebut macam mana? Yu'jibul kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama. Yu'jibul kuffara nabatuh. Kufar di situ apa makna kufar tu? Surah mana? Surah Hadid. Yu'jibul kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama. Yu'jibul kuffar. Apa maksud dia? Pokok ni memang kalau kita tanam pokok, tanam kecil, benih bersatu lah pokoknya ni. Durian macam mana biji? Kalau dia besar betul-betul matang macam mana? Agak-agak ada orang percaya tak pokok besar ni asalnya tunjuk biji durian besar ni ya benih. Biar betul. Nak cerita apa? Jadi ada orang menanam ni, dia tanam yu'jibul kuffara nabatuh, mengagumkan kufar. Kufar tu jamak bagi kafir. Mengagumkan orang-orang kafir, asal terjemah wording kan. Nabatuhu oleh tumbuhannya, pokok yang tumbuh daripada apa yang ditanam. Siapa kufar tu? Petani. Ya. Maksud kufar dalam ayat tu petani. Azari', orang yang menanam. Kita tanam kadang tengok pokok macam mana? Masya-Allah. Cepatnya tumbuh. Betul ada suasana macam tu kan. Orang tak biasa menanam memanglah tak tahu benda, tak pernah menanam. Saya kecil-kecil dulu ada, saya nak cerita kafe tu sikit, saya nak cerita kafe sikit. Memang nak pergi hurai ni kadang-kadang kena kona sikit kan. Saya punya pengalaman kecil-kecil tu, biasalah kan, orang kata walaupun duduk rumah quarters apa, tapi ada lah kadang-kadang kat depan tanah tu, depan quarters tu ada tanah yang boleh bercucuk tanam sikit lah kan. Tanam apa nak cerita? Tanam jagung ni, tanam jagung, tanam peria, bukan peria katak tu, peria. Kalau saya kecil dulu, orang tu saya panggil kambas tau. Tak bisa dengar dia ni. Kambas tu, peria besar, peria bukan peria katak, peria panjang tu lah, peria yang selalu orang masak peria tu. Kalau peria katak tu, pasal kulit dia menggerutu macam kulit katak. Pasal tu panggil peria katak. Peria besar tu kan. Bisa dengar kambas? Tak bisa dengar? Wah sini tak tahulah. Orang bisa dengar tak dengar, nanti buka kamu tengok kambas ada tak? Apa saya nak sebut ni? Tanam tu. Memang tanam ni kadang dia baru tumbuh, kita tak rasa takjub dengan tumbuh seran tengah tu. Tapi dia ada waktu ketika dia. Hari ni kita tengok besar ni, esok kita tengok tinggi tu lah. Hui, banyak besar. Ada ketika dia, waktu dia, bila akar dia dah sampai satu tahap kematangan dan boleh menyerap apa yang ada di bawah tanah tu, hari ni kita tengok kecil, lepas tu kuning, lepas tu dia punya daun pun hijau gitu ya. Lepas tu satu ketika kita tengok, besar, lepas tu daun hijau, naik biru. Buah pun mula-mula keluar bunga, cemetot tu kan. Hari ni kita tengok cemetot 2-3 hari selepas kita tak perasan ke dia, kita tengok, besar dah. Selak-selak lepas daun tu, betul kan? Tak bisa menanam. Saya pernah menanam satu, saya cerita. Saya nak cerita apa? Ada benda yang kita tanam, yu'jibul kuffar wa nabatu. Petani ni, apa yang ditanam, hasil tanaman itu ada yang menerujakan dia. Boleh faham? Saya nak cerita asal apa? Siapa kufar dia tu? Petani. Kenapa dia panggil kafir kat dia? Kufar tu jamak bagi kafir, tu plural ya. Singular ni kafirun, kafirah ni kufar. Pasal apa panggil kafir? Tadi dah cerita dah, lupa lah. Pasal apa panggil kafir? Pasal benih tu nak tanam tu, dia yang tebuk lubang. Ni contoh tutup lubang macam tu lah. Ada orang tak tebuk lubang itu, ada orang ceh itu, ceh itu kan.
Tak apa pakai cangkul kecil kecil untuk tutup lubang itu. Siapa yang tutup lubang tu? Dia. Bila ditutup tu, dia panggil kafir. Apa makna kafir? Satir. Orang yang menutup. Tentu orang kafir ni memang ada orang kafir sungguh tak faham sungguh. Dia tertutup. Dia orang yang tertutup daripada faham bab ketuhanan. Dan orang kafir tu juga orang Islam yang tertutup dari faham bab ketuhanan pasal tak pergi ngaji. Kafir juga. Satu ada orang nikmat sepatutnya digunakan nikmat apa sepatutnya. Kasut sepatutnya buka kaki, kasut di bawah atas kepala. Itu apa maksudnya? Kufur nikmat. Salah guna nikmat yang ada yang sepatutnya dipakai di mana? Dia letak di tempat lain. Yang tu buat kafir juga. Kafir apa? Kafir nikmat. Atas selalu kita sebut, kita tak sebut kafir nikmat, kita sebut kufur nikmat. Tapi kebetaan asalnya adalah kafaro. Kafaro yakfuru kufran fahuwa kafir. Itu tasrif sikit lah. Tasrif. Tu ngaji tu, alat-alat tu apa? Alat tu memudahkan kita untuk faham. Itulah. Saja sikit uraian ke kafir tu. Jadi kata dia, seteru kita orang kafir ni, jadi memang orang yang tak faham dalam apa-apa pelajaran, nak faham umum Tuhan tu sendiri, nak faham ke Islam tu sendiri, kafir kata Tuhan. Ataupun dia Islam, tapi dia tak faham perjalanan Islam betul-betul, tu pun kafir kan sebenarnya. Dari sudut tertutup dia nak faham apa yang sepatutnya dia kena faham. Berapa ramai orang Islam kita tak sembahyang, yang mereka masih kafir. Bukan kafir kita nak ukur kafir ke dia, tapi kafir maksudnya apa? Tertutup. Nak main masjid pun, nak main mengaji pun kafir. Nak faham pun masih kafir. Jadi apa makna kafir? Satir, masih tertutup. Tak faham. Boleh faham? Jangan salah faham nanti saya kata orang tak sembahyang tu kafir, saya tampau lagi. Ngaji kan tidur Hukum pun kita tak tahu apa hukum. Orang tinggal sembahyang bukan jadi kafir. Boleh jadi kafir. Ada huraian dia tu kan. Tapi saya bukan nak cerita situ. Saya nak cerita istilah kafara tu. Dengan mana tertutup ataupun orang yang menutup. Jadi dia tengok tasrif lah. Dia kafara ke, yakfuru ke, kufran ke, kafir ke, makfur ke, ataupun kufur ke, kafur ke kan. Jadi orang musuh kita orang kafir ni pun dia cerita musuh orang kafir pasal orang kafir yang kita duk jumpa di argumentasi ni orang kafir. Barangkali menegahkan bahawasanya segala arat itu berubah-ubah. Ada orang kafir dia kata dia tak faham dalam bab ni, kata dia arat tak berubah-ubah dia kata. Daripada tiada kepada ada dan daripada ada kepada tiada, maka bermula gerak. Kemudian daripada diam itu seumpama tiada, yang dia ini makdum tetapi adalah ia maujud dahulu daripada demikian itu. Orang kafir yang kepala otak ni boleh faham kata apa? Dia kata gerak lepas tu diam itu dia umpama benda tak ada, makdum, tetapi adalah ia maujud dahulu daripada demikian tu. Tapi sebelum tu dia ada. Ni kata cara salah berfikir. Gerak kemudian diam. Ni bergerak. Benda gerak kemudian diam maksudnya diam. Lepas tu bergerak. Jadi bergerak tu apa? Bergerak ni kata dia benda ada yang sebelum ni tak ada kan? Betul kan? Jadi tak ada ni makdum, bergerak ni ada, maujud kan? Jadi kata dia, walaupun ini dah maujud, sebelum tu makdum, sebelum makdum tu maujud kan? Asalnya dia nak cerita benda diam, betul dia bergerak. Mana sebelum gerak ni diam. Memang macam tu. Jadi dengan tu dia nak bawa berfikir. Jadi diam, tak gerak lagi makdum, bergerak maujud. Boleh? Bila ni maujud, ni makdum, mestilah sebelum dia
ada maujud lain pula. Asalnya nak cerita diam, ni bergerak. Bila yang ni bergerak, tentulah sebelum dia diam. Macam tu kan. Tentulah ada maujud tadi. Jadi kalau benda ni diam pun, sebelum dia diam ni apa? Dia gerak. Kan benda bergerak macam tu kan. Diam, bergerak, diam, bergerak, diam. Dia nak sebut cara pemikiran tu. Asalnya gerak diam memang duk berubah-ubah itu. Dia nak kata mana tadi? Dia adalah umpama tiada. Yang tiada ni ia makdum, tetapi adalah ia sebenarnya maujud dahulu daripada demikian. Dia dah ada sebelum tu. Jadi kita bergerak ni memang sebelum dia diam, tapi sebelum dia nak bergerak tu, sebelum diam tu dia dah ada dah. Sebelum tu. Ni cara berfikiran orang kafir dia sebut ni. Orang yang tak faham apa macam ni. Kita tengok cara berfikir pun, macam mana ni dia boleh terfikir gitu. Kalau saya kata bodoh lah. Maka kita tanyakan baginya, ni nak selesai dia, satu nak selesai ni, tak semestinya kita bagi penjelasan. Tanya macam ni. Apa adakah ia berdiri sendiri ketika itu, atau ia berpindah daripada tempatnya bagi tempat yang lain, atau ia tersembunyi pada tempatnya, ataupun dia tersembunyi pada tempatnya. Bagi 3 soalan. Satu, apa dia? Adakah ia berdiri sendiri ketika itu? Ni buah apa? Buah spek ni. Ni diam. Saya gerak kan. Ni gerak. Ni diam kan. Bila dia bergerak ni, adakah gerak tu sendiri ataupun dengan zat-zat tu bergerak ke bergerak saja? Tak faham tuan-tuan? Bergerak ni, kita takkan panggil bergerak tu bergerak saja. Mesti bergerak ni apa bergerak? Zat lah bergerak lah. Zat tak bergerak takkan panggil bergerak. Bodoh. Bodoh senang. Jadi mana ada bergerak ni? Bergerak tapi zat tak bergerak. Yang bergerak tu bergerak aje. Apa bodoh itu? Boleh? Kan? Tengok saya bodoh banyak kali tu. Tu kita tanya dia, adakah bergerak tu berdiri sendiri ketika itu? Satu. Tentulah jawapan dia tidak. Pasal mestilah bergerak tu bersama bergerakkan tu mesti ada zat yang bergerak tu. Kita makan tengok manis. Adakah manis tu sendiri ataupun ada zat manis tu? Mestilah ada zat manis. Tu saya cerita busuk tadi. Kalau bangkai tu dia busuk situ, macam mana boleh busuk tu ada kat sini? Mestilah ada zat busuk tu bagi sini. Bukan sifat busuk tu main sini. Jadi macam mana zat busuk tu boleh main sini? Kerana ada molekul-molekul yang terurai daripada dia tu dalam bentuk wap yang kita tak nampak. Dia berterbangan di udara. Mana yang molekul tu masuk ke hidung kita tu yang kita boleh bau. Ada tempat tak bau. Ada ketika bau. Pasal apa? Bila ditiup oleh angin ada molekul-molekul bangkai yang busuk itu. Yang telah terurai daripada bangkai tu yang busuk tu sampai ke hidung kita bau. Memang bau ni bukan sentiasa duk bau. Ada ketika tak bau. Betul? Teh arnab belakang tu bau tak? Tak bau. Kau hidung sumbat hari duk mengadak arnab, mana nak bau? Cuba sekali-sekali mari. Pecik dolar bau tak? Pecik dolar bau, macam mana kau tak bau? Dia dah lali. Pasal hari-hari bau. Saja kita main cerita tai arnab sikit lah. Pasal arnab ke belakang tu kan. Nak cerita apa ni? Nak cerita bau busuk tu. Jadi macam mana busuk ni? Mesti ada zat yang berterbangan busuk masuk ke hidung. Barulah kita boleh bau busuk. Pasal zat tu ada kat kita. Bukan sifat busuk tu berpindah ke hidung kita. Boleh? Faham? Mana ada berpindah ni? Berpindah sifat semata-mata yang tanpa ada zat. Mana boleh? Ni spek mata ni berpindah daripada kanan saya ke kiri ni, belah kiri ni. Apa yang berpindah tu? Mestilah berpindah spek mata. Kalau spek ni duduk sini juga, pindah berpindah. Spek duduk situ, takkan pindah aja tapi spek duduk situ. Bodoh apa? Jadi boleh ke sifat jalan sendiri?
Tak boleh. Jadi betul lah maksudnya arat ni tak boleh berpisah daripada zat. Arat berdiri di zat. Tu. Baca kitab baca macam tu tapi nak faham tu kena dengar huraian ni. Huraian saya ni tak faham ni. Makan ubat sikit. Omega 3 ke apa ubat bagi kepala otak segar. Saya pun tak ada cadangan. Makan kismis banyak sikit. Beli kurma. Jangan beli kurma yang sekilo RM5 tu. Beli kurma jual yang sekilo 120 tu. Beli tu kan. Tapi makan otak kepala. Apa cerita ni? Saja yang tu saya melawak sikit. Tapi memang betul pun atas jalan sabab Allah yang bagi kita pandai lah. Tapi kena cari sabab pandai. Memang mengaji ni elakkan makan apa? Benda masam. Lagi elakkan makan apa? Elakkan makan benda haram. Elakkan makan benda syubhah. Jangan suka makan Maggi. Antara makanan yang haram ni apa? Makanan untuk malam. Siang dan malam dah bagi dua. Betul dia makan tak puas. Dia ambil abuan malam. Padahal dia punya dia dah makan. Makan pun seorang seketul aja. Makan tak mau makan sekali. Makan seorang-seorang. Dia balun nak biar orang. Tu haram tu. Padahal tu benar tak faham. Kadang-kadang kita tak faham benda tu. Kita risau sampel aja. Padahal itu sebab menyekan benak yang kepala otak kau tak faham-faham tu. Apa yang sepatutnya kau tak boleh makan, kau kena makan banyak ni ya. Kau dah makan hak orang. Satu benar. Dia duk belik apa siapa aku benar aku tak boleh faham. Kau makan hak orang mana tak benar. Aku bukan makan riba. Ni bukan cerita riba. Ni cerita masalah hak. Bila masak banyak-banyak ni masak untuk 30 orang contoh. Maksudnya engkau kena makan kau fikir untuk 30 orang punya. Bukan makan untuk engkau seorang. Ni orang bagi kata mi ke bekas orang bagi. Kita pun pulun bawa dalam periuk kita, bawa dalam bekas tapuai kita, masuk dalam pondok simpan buat tahu. Warung ya. Nak makan? Tak apa, tak mau makan. Padahal makan 4-5 orang je duduk dalam bilik dah. Kau ajak betul. Tu yang benar tu. Kau ajaklah Pak. Macam mana boleh cerita situ? Nak cerita makan jangan makan benda haram mengaji. Bukan? Jadi kepala otak tu agak lembab tu cari sabab lah sikit untuk bagi dia sekedik. Apa nak sebut ni? Makan. Satu memang mak makan jaga. Memang kena jaga. Tu jangan beli ya. Beli apa? Tukang masak pun kena jaga lah masakan tu. Janganlah beli sos cap kepala kuda. Tambah cap kepala anjing, tambah cap kepala babi. Itu isyarat-isyarat saya maksudnya. Janganlah beli-beli hak yang bukan non-muslim tu kan. Bihun, mi, kuih tiaw, fishball. Walaupun tengok sampel aja. Kerana tu sebab benar. Yang tu yang zikir pun tak boleh hadir tu. Tu yang subuh tak boleh bangkit tu. Tu yang duk lewat tu. Tu yang kejut pun tak bangkit. Tu yang saya guna bahasa apa? Langit runtuh pun tak bangkit tidur lagi. Ya Allah, apa pebai bengap sampai macam tu. Apa masalah ni? Apa masalah ni yang tak mau bangkit ni? Apa masalah ni? Apa masalah tak nak bangkit tidur ni? Apa masalah tak mau rasa nak sembahyang? Apa pasal ni? Mesti ada masalah. Allah Ta'ala tak jadikan benda tu begitu saja. Dia setiap sifat mesti ada zat. Mesti. Dan setiap zat ni berubah-ubah. Setiap berubah mesti ada yang mengubahkan. Ada faktor dia. Cerita dalam Quran surah Kafir tu. Summa atba'a sababa. Macam mana? Sebut 2 kali sababa dalam Quran. Setiap apa yang nak buat ni, dia mesti atba'a sababa. Nak cerita atau ambil faham ayat Quran tu, mesti ada sabab dia. Mesti ada sabab dia. Allah Ta'ala jadikan setiap sesuatu proses atau muka bumi ni, semua dia ada sabab-musabab ni. Kalau tak ada sabab-musabab, itu pelik, luar biasa. Kalau kat Nabi Rasul, mujizat. Kat para Bali, panggil karamah. Kat orang awam, dia panggil ma'unah. Dia ada istilah dia. Tapi semua ada sebab. Pasal apa tengok pelik dia ni? Ni ada pelik. Ada pelik. Sikit saya sebut itu. Nak kata suruh orang ni cerdik sikit tadi tu kan.
Jadi memang terbukti bahawasanya arat ni memang tak boleh berpisah daripada zat. Jadi atas soalan kita tanya dia, bolehkah arat berpindah sendiri? Mesti jawapannya tidak. Ataupun bolehkah arat ni berpindah daripada tempat bagi tempat yang lain? Boleh arat berpindah? Arat tak berpindah. Arat yang ada pada satu zat memang duduk di zat tu. Tu atas kita cerita busuk. Busuk yang ada kat bangkai tu, memang busuk tu ada kat situ. Tu busuk ni, dia busuk di atas molekul-molekul yang terurai yang kita, kalau dengan bau ni mestilah benda yang kita tak nampak kan, tapi sebenarnya ada zat dia. Ni orang masak misalnya, dia masak kat situ, macam mana masakan dia boleh bau sini? Mesti ada benda-benda yang terurai daripada masakan itu. Wap ni maksudnya ada molekul-molekul yang begitu seni halus berterbangan tu, bersama dengan dia ada zat dia, ada arat dia. Arat tu lah berterbangan, tak sampai ke hidung kita tak bau lah. Bila mari bau apa ni? Agar kita bau, kita buat macam tu punya perangai kan. Nampak saya tak tahu lah, saya punya perangai tu lah. Bau apa ni? Untuk bau rokok. Dah bau rokok mestilah ada zat rokok. Zat rokok mesti main daripada asap rokok, mesti main daripada zat rokok. Asap rokok tu molekul-molekul yang terurai daripada zat rokok tu. Dia bukan sifat, dia memang ada zat asap tu, ada ampaian, ada apa bahasanya tu lah kan. Daripada rokok tu yang ada arat dan mesti ada molekul-molekul tu, zat dia sekali mesti datang daripada zat yang asalnya main pada rokok. Tapi bila dah bakar, jadi abu. Yang jadi asap. Dengan tu ada bau. Boleh faham saya cakap apa? Boleh? Jadi memang sifat yang ada pada zat, sifat tu tak boleh berdiri sendiri, dia mesti ada zat dia. Dan sifat tu tak akan berpindah daripada tempat lain ke tempat lain. Sifat dia tak boleh berpindah semata-mata. Tak boleh. Satu kalau orang ni masuk jin, sifat ke jin memang masuk? Memang jin memang masuk. Mana boleh sifat jin masuk kat dia? Tapi kalau dia kawan dengan jin, ni macam jin dah, itu dia tiru perangai jin. Bukan jin ikut dia, tapi dah macam jin dah. Dia turut bahasanya. Ni macam setan. Saya tu bawa bahasa kasar kan begini. Kalau dah macam setan, macam iblis, macam dajjal, bukan dajjal yang masuk dalam dia. Macam mana? Perangai dajjal tu dia tiru lah. Sifat tu tetap sifat dia. Sifat dajjal tu tetap sifat dajjal. Tapi zat dia dah tiru zat dajjal tu. Satu sifat dajjal tu dapat kat dia. Pasal dia tiru. Ni kita zat dan sifat. Menyambil tu sebut pergi lah dajjal tak dajjal apa dia. Satu orang Ta'ala tak bagi wala tatabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikut langkah-langkah syaitan. Apa maksud jangan ikut langkah syaitan? Jangan ikut perangai, tingkah laku dia. Bukan maksudnya khutuwat ni asal bahasa Arab. Khutuwat apa? Tapak kaki. Betul lah khutuwat. Kita mana pula syaitan pun tak pernah nampak, tambahlah nampak tapak kaki dia. Jadi apa maksud tapak kaki syaitan tu? Apa yang jalan-jalan yang Islam menyalahi syariat, itulah diistilahkan sebagai khutuwat syaitan. Sikitlah saya sebut bahasa-bahasa itu. Baik, dua perkara dah selesai situ. Memang tak akan berpindah daripada tempat ke tempat lain, atau tersembunyi pada tempatnya, ataupun sifat ni tersembunyi ke? Sifat tersembunyi ke? Ni mikrofon hitam, tersembunyi ke hitam ni? Apa nak sebut? Nampak zat, nampak sifat. Mesti sifat berdiri di zat. Itu mana boleh pisah. Itu kalau alam ni baru, duk nampak berubah-ubah, sifat berubah, zat berubah. Sifat berubah tu ada di zat tu. Ada di zat tu. Jadi mesti ada mengubahkan. Yang mengubah tu Allah. Kita nak dapat tauhid itu. Tapi yang ni argumentasi kepahaman yang mesti kita selesaikan. Kalau ada orang tak boleh fikir, ada orang tak pernah bahas, ada orang tak pernah dengar, tu satu kan? Tapi memang kaedah nak bahas dia zat sifat, zat sifat, zat sifat, zat sifat.
Daripada awal kitab rasanya saya dah sebut zat sifat, zat sifat, zat sifat, zat sifat. Memang kita duk bahas hari-hari pun zat sifat, zat sifat, zat sifat, zat sifat, zat sifat. Panggil bihun pun. Pasal apa panggil bihun Singapura? Kenapa? Bihun Singapura tahu? Siapa tahu? Duduk Johor tak tahu bihun Singapura. Bihun Singapura macam mana? Mesti ada sifat bihun Singapura. Tahu bihun Singapura? Tak tahu dia orang Singapura. Tak boleh jadi tukang masak lah tu. Orang tahu bihun Singapura. Macam mana? Rupa dia warna apa bihun Singapura? Putih. Okey, jadi sifat apa? Ada rasa apa? Ada bahan apa utama bubuh dekat bihun Singapura yang menyebabkan dia jadi bihun Singapura? Lada merah. Lada putih. Memang bihun putih je pun. Bihun Singapura mesti lada sulah tu. Dia punya bahan utama dia mau panggil bihun Singapura. Kalau duk tomeh dengan cabai apa tak panggil Singapura, itu bihun London. Itu bahasa saya. Pasal apa boleh nama bihun Singapura? Sifat. Pasal apa panggil apa lagi bihun dah tak ada nama dah kan? Pasal apa panggil apa? Mi mamak, mi goreng mamak apa? Pasal mamak goreng. Dia ada ciri dia. Pasal apa panggil ni nasi lah sana? Ni pasal apa panggil nasi paprit? Saja. Saya nak cerita apa ni? Sambil itu saya pergilah ke masakan pasal keliling kita duk bicara zat dan sifat, zat dan sifat, zat dan sifat kan. Kita nasi Pattaya satu, nasi Pattaya tahu? Nasi goreng Pattaya tu. Tahu? Apa? Ada 4 tayar. Apa? Ada bungkus telur, nasi tu duduk dalam telur kan, nasi goreng tu dalam tu ada dah nasi tapi buat telur macam selaput tu, lepas tu bungkus dia betul sos atas, itu nasi goreng 4 tayar Pattaya. Nasi goreng Cina tu, nasi goreng USA tu, nasi goreng USA macam mana? Dia ada telur mata satu kan. Nasi goreng ikan rebus. Nasi goreng ikan masin. Nasi goreng udang. Kenapa nama macam-macam? Saya nak cerita sekeliling kita zat dan sifat, zat dan sifat, zat dan sifat, zat dan sifat. Itu je tujuan saya. Tak ada aku teringin nak bagi ke muka mereka terliur tu. Tidak ada. Ni kuih tiaw apa? Lakna. Siapa panggil lakna? Masa kena laknat ada. Dapat lawak bodoh sikit tu kan. Tak, nak cerita apa? Pasal apa panggil laknat? Pasal apa panggil kotiau ni kotiau lagi? Kotiau hailam. Pasal apa kotiau ni panggil kotiau sup? Pasal apa kotiau ni panggil kotiau apa lagi? Kungfu. Kotiau kungfu. Ada kungfu. Ada kotiau kungfu. Ada orang makan kotiau kungfu. Kotiau kungfu. Pasal apa panggil kungfu? Ada sifat bunyi Cina saja dah. Okay. Siap. Memang keliling kita zat sifat, zat sifat, zat sifat, zat sifat. Macam mana kau boleh kata peninglah kepala zat sifat? Kepala otak kau pening. Kau bodoh, kau tak faham apa maksud zat sifat tu. Bahasa saya kasar macam tu sikit, saya gerak pula saya keluar tak bodoh-bodoh saya, berapa kali bodoh saya sebut kan. Baik, jadi mana ada sifat tersembunyi kan? Sifat memang ada di zat, dengan itulah kita kenal zat tu apa kan? Maka jika ada yang pertama nescaya lazim berdiri arat dengan sendiri. Itu soalan pertama ni. Maka batil. Mana ada? Spek berpindah. Tak ada macam ni. Spek duduk sini, spek berpindah. Spek duduk sini tapi pindah. Mana yang boleh? Arat berdiri sendiri. Pertama, batil. Dan jika ada yang kedua masalah berpindah daripada satu tempat ke satu tempat, maka demikian juga batil. Memang mana ada sifat berpindah kan. Tu saya cerita bangkai busuk apa tadi tu. Satu sudut saya dah cerita kan. Okey.
Maka tu pun batil juga kerana bahawasanya lazim berdiri arat sendiri. Pasal boleh berpindah, maksudnya arat tu boleh berpindah sendiri. Busuk kat sana, boleh busuk tu main sini. Dia tak akan busuk tu sendiri main sini. Mesti untuk ada busuk tu mesti ada zat yang ada pada dia. Busuk tu boleh main. Macam mana? Memang ada zat busuk ke? Ya, pasal ada benda yang terurai daripada dia. Yang uraian tu lah. Ada yang membentuk ke tanah, ada yang membentuk wap. Yang wap tu lah menyebabkan ada bau. Dan sebenarnya wap tu bukan sifat. Wap tu ada zat dia. Yang zat tu ada arat busuk yang kat sana yang terurai kat dia. Tu panggil kat dia. Satu atas faktor kuman pun. Pasal apa? Kena penjarakan sosial. Sikit itulah. Pasal apa? Pasal bukan arat virus tu, tapi memang ada zat virus tu. Yang ada zat virus tu, ada arat kat dia, main dia. Kat kita nanti akan jadi efek. Itulah, dia lalu lah. Kalau kita bakar sampah, asap kan, jemur kain, baju pun bau je lah. Bau asapnya. Macam mana arat busuk tu boleh main sini? Dia bukan arat, tapi ada ampayan-ampayan molekul-molekul asap yang berterbangan di udara tu telah melekat di kain tu. Tapi dia punya zat dia terlalu sedih kan. Maksud tu bau. Nibuh dalam hari ada minyak wangi kan. Bau minyak wangi. Tu yang air pun kita simpan dalam peti sejuk, ada durian. Dalam peti sejuk tu ada durian, bukan air tu ada durian. Air tu buka, tutup dalam botol, tutup, buka, tuang, minum. Siapa pun durian dalam air ni? Tak. Macam mana boleh arat durian tu maksud tu? Bukan arat durian. Dia sebenarnya ada zat daripada molekul durian tu yang dia telah terurai dalam bentuk wap tu. Bersama dengan dia ada sifat durian tu yang dekat dia boleh ada bau. Kalau bab fiqh ada bab belajar situ suku satu hal. Ni kita cerita masalah arat dan zat. Kita dalam konteks arat dan zat je lah. Arat dan kalau atas nisbah baru ni panggil jirim. Dan jika adalah yang ketiganya, nescaya lazimlah berhimpun dua dhid. Kalau yang ketiga apa dia? Boleh tersembunyi di tempat dia, berhimpun dua dhid. Dua dhid ni dua yang berlawanan. Mana dia tadi? Maka iaitu batil. Mana ada sifat tersembunyi? Hitam nampak. Dua tersembunyi tu maka apa? Berhimpun dua dhid tu tak mana? Mana dia tadi? Berhimpun dua dhid, dua yang berlawanan. Mana pula tersembunyi? Sifat nyata. Bukan tersembunyi. Itu. Mikrofon ni, gabus ni hitam. Mic, mana ada tersembunyi hitam tu? Ni baju saya putih. Mana pula tersembunyi putih? Boleh, siap. Maka iaitu batil. Cukup. Orang kafir kalau kena hujah macam ni, ataupun orang yang bangkang ni, kalau kita bagi dia satu penjelasan yang tepat, dia tak boleh nak tolak dah. Berkata, ya kami terimalah demikian tu. Inilah. Itu yang kata pentingnya untuk faham dan kita boleh kelahi macam mana nak argue dia. Dia tak nak jawab oleh argumentasi dia, mesti dia kata tak apalah, kami terima lah. Itu saya kelahi dengan Wahabi, kelahi je dah, terima lah. Terima soal sampai tahap saya kena kaji balik Al-Quran ni. Baru tahu saya biar dia. Ada yang bodoh kan, ada bodoh tu kan. Kalau yang faham kita tu argue apa dia, dia terasa dia salah, saya tak boleh bagi jawapan lagi, saya kena kaji balik. Padahal berakidah dia baru nak kaji tu. Dia tersilap patah. Tetapi tiada kami terima. Okey, kafir ni tak habis lagi.
Kami tiada terima bahawasanya ia menunjukkan atas baharu, kerana boleh muhtamal. Muhtamal kita jumpa berapa kali dah kita ni. Muhtamal maksudnya boleh ditanggung, boleh diihtimal. Itu maksud muhtamal. Dia kata boleh jadi, boleh ihtimal bahawa ada ia kodim berubah-ubah. Boleh jadi yang berubah-ubah tu kodim. Pelik tengok. Kepala otak sivil macam ni ya, kepala dajjal. Berapa kali saya sebut dajjal, sivil, bodoh yang begini. Daripada tiada kepada ada. Dia kodim tapi berubah daripada ada kepada tak ada kepada ada, dan daripada ada kemudian kepada tiada. Macam mana? Kita batalkan juga fahaman tu bahawasanya yang kodim itu tiada binasa. Kenapa kodim tak binasa? Berubah binasa. Setiap yang berubah binasa. Satu dia ubah binasa. Try tak? Berubah. Almari ni buat kat sini, cuba ubah. Esok kat sini. Ni ubah sini. Ubah ni. Macam? Tengoklah. Kejap tak lama tu lingkup lah tu. Siapa? Apa nak cerita ciri lingkup tu siapa? Ubah. Yang berubah binasa. Memang binasa. Bangunan ni pasal apa tahan lama? Saya tak ubah. Cuba ganjak tengok macam pondok. Sat pindah sini. Tu pindah lah sini. Pindah lah sini. Kalau orang duk suka pindah-pindah rumah, almari dia beli asalnya almari jati. Jati pun herot-berot. Jadi lah hancur gitu je. Pasal apa? Saya pindah. Jadi berubah-ubah binasa. Allah berubah lah. Subhanallah. Yalah. Jadi yang berubah ni boleh ke yang berubah ni kodim? Enggak. Berubah sih baru. Mulazimul hadis. Hadis makna apa? Taghayyur hadis. Itu yang dapat CP tu. Kita batalkan dia, kata dia. Maka kita batalkan dia dengan bahasanya kodim itu tiada binasa. Dan bermula segala perkara ini, yang kita ni 4 perkara ni lah, yang kita tengok semalam kalau ikut 3 tu. Masalah arad mula berlazim dengan jirim kan. Apa adik-adik tu saya nak sebut, saya tak hafal ikut tertib tu. Bermula ni kata dia dinamakan dia matalib yang 7. Bukan martabat 7, matalib yang 7. Dan dengan mengetahui akan dia 7 ni 4 yang faham tu semalam 3. Lepaslah mukallaf daripada pintu-pintu Jahannam yang 7. Atas kata neraka Jahannam tu 7. Tiada mengetahui akan dia, akan matalib 7 ni, dan sini nak bagi jawapan dia berkaitan dengan jirim darat. Itu je sebenarnya. Nak cerita masalah apa? Masalah mulazimul hadis. Nak cerita tentang arad yang kita tengok dah berubah, lazim daripada tu, zat dia berubah, semua ni baru. Ada yang mengubahkan dan mengubah tu Allah. Isteri kita boleh sembang tu kan? Itu asas dia. Tiadalah fahamakan dia melainkan segala orang yang telah tetap ia pada ilmunya. Memang nak faham je ni orang yang dah biasa ngaji, dah belajar, dah ada konsistensi dalam bab pengajian, dah faham prinsip zat, sifat, baru bukan boleh dapat kefahaman tu, insya-Allah. Kalau baru belajar pun, kalau baru dengar sekali pun, kalau dengar elok-elok macam mana? Boleh mantap, insya-Allah. Kalau tak mantap, baca lagi, tengok lagi, renung lagi, telaah lagi, ngaji lagi. Begitulah dikatakan dia oleh musannif pada setengah kitabnya. Macam itulah sebahagian daripada pengarang matan Sanusi ni. Apabila Allah Imam As-Sanusi Matan Ibrahim ni, dalam kitab-kitab syarahan dia, kitab ni ataupun kitab-kitab yang lain, memang dia kata bahas macam ni hanya orang yang pakar, yang reti betul-betul mantap dalam pahaman zat dan sifat ni saja boleh faham. Jadi memang faham ni dia agak akademik sikit, susah sikit. Tapi kalau faham dia akan ada enjoyment, seronok dengar. Tak ada. Kita faham, kita reti, boleh follow. Dan boleh follow kan sebenarnya. Saya ngajar pasal ada uslub guru saya ajar saya mengaji dulu. Saya dah sebut selalu nama dia Tuan Guru Ghazali tu. Memang dia ajar uslub macam ni. Dia ajar tu, dia ada enjoyment dia ajar tu. Walaupun kita tengok benda tu sepatutnya susah, tapi dia menghayati dan dia faham tu. Kita tengok sedap lah dia orang. Best lah. Aku pun dengan puas hati ya.
Baik. Wa amma burhan wujubil qidami lahu ta'ala fali annahu. Situ. Ada soal? Maksud tetap tu kalau asal makna situ rasanya nak kata istiqamah mengaji tu tuan, tapi orang dah tetap pada ilmu ni maksudnya proporsional je lah yang boleh faham. Nak sebut macam tu kok kasar sikit pula kan. Kadang-kadang ada tak proporsional boleh tak juga. Tu yang saya syarah macam tu tadi tu. Orang yang mengaji bersungguh insya-Allah faham. Tapi asal orang tetap ni macam mana? Dia memang dah reti, dia dah ada kefahaman. Dia kalau tak profesional pun istilahnya dia dah master dah subjek tu. Master ni dia menguasai dah subjek tu. Dia dah menguasai dah zat dan sifat tu. Dia dah faham dah prinsip tu. Baru dia boleh faham argumentasi tu dan bagaimana cara nak jawab. Lain? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika kama nawwartal arda min nur syamsika wa abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.